Okay, boleh nampak skrin? Boleh. Okay, Boleh cikgu. alright. Okay, so sekarang kita akan tengok, okay, ni adalah untuk bab 4. Okay, iklim dan cuaca di Malaysia. So saya harap dia senang. Okay, taklah susah sangat. Okay, so kita tengok soalan pertama. Okay, kalau boleh saya nak semua jawab jugalah. Okay, letak dalam chat box ke atau buka mic cakap. Okay, kalau salah, ingat salah tak apa. Okay, tak marah. Sebab apabila salah, baru kita tak akan tahu benda tu salah. Kan? So kalau kita tak cakap, kita tak akan tahu benda tu salah ke betul ke. So kena cakap. So kalau betul, tahu betul. Kalau salah, kita tahu benda tu salah. Okay. So better tahu daripada tak tahu. Okay. Jadi kita tengok. First soalan. Apakah ciri umum iklim yang dialami di Malaysia? A. B. B. Semua cakap B. B. Iklim panas dan lembap sepanjang tahun. Alright. Betul. Okay. Ini betul. Macam mana kalau kenapa bukan panas dan kering? Kenapa panas dan lembap? Apa yang menunjukkan iklim kita panas dan lembap? Panas sebab matahari, lembap sebab hujan. Okey. Okey, betul. Hujan dan matahari. Tapi lagi satu sebab kita berada di zon khatulistiwa. Okey, itu yang paling penting. Berada di zon khatulistiwa. Okay. Ini adalah ataupun garisan khatulistiwa. Ini bermaksud negara-negara yang berada dalam garisan atau zon ini mempunyai iklim yang panas dan lembap sepanjang tahun. Okay. Itu yang dia punya macam dia kata bukti untuk cakap kenapa Malaysia panas dan lembap sepanjang tahun. Okay. Soalan kedua, apakah faktor yang menyebabkan taburan hujan di Malaysia tidak sekata? Faham tak soalan ni? Ada orang yang tak faham soalan ni? Okay, Afiq kata A. 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 Kenapa? Kenapa A? Boleh someone terangkan kenapa A? Okay, contoh monsun timur laut. Ya betul, contoh monsun timur laut. So, apabila monsun timur laut jadi, ia adalah disebabkan oleh bentuk muka bumi kita. Sebab ada apa ni, kepulauan Indonesia. Kalau untuk barat daya tidak ada apa ni? Tidak ada apa-apa penghadang hujan tersebut. Kawasan tinggi, kawasan rendah, betul. Avinash kata ada juga kawasan tinggi, kawasan rendah, ya. Betul. So kalau kat kawasan-kawasan tinggi, hujan dia kurang sedikit. Okay. Di semenanjung Malaysia dan juga di Sarawak, Sabah, ya betul. Di seluruh Malaysia ni, bentuk muka kita ada banyak gunung-gunung. Kita ada banyak kawasan yang tinggi. Okay. Jadi kawasan-kawasan tinggi ni usually dia tak banyak hujan. Kawasan rendah ni banyak hujan. Okay. Okay, so katakan kalau kamu semua tak tahu nak jawab macam mana. Okay. So kita boleh tengok. Okay, memang bukan pelbagai jenis tumbuhan semua jadi. Okay.
bukan D. Yang kita tahu bukan taburan penduduk. Jadi hanya tinggal dua, pinggir laut yang panjang dan juga bentuk muka bumi yang bentuk muka bumi. Jadi pinggir laut yang panjang, kenapa bukan pinggir laut yang panjang? Sebab pinggir laut tidak menentukan taburan hujan. Okey? Sebab ada je kawasan-kawasan pedalaman di Sarawak, di Sabah, di kawasan pedalaman yang mempunyai taburan hujan yang sangat tinggi. Tetapi mereka tidak ada pinggir laut sebab pinggir laut jauh daripada pedalaman. So, ia tidak mempengaruhi taburan hujan. Okay? So betul. Jawapan dia adalah A. Okay, nombor 3. Antara yang berikut, pernyataan manakah benar tentang hujan perolakan? Okey. Jadi ingat tak apa tu hujan perolakan? C. C. C C ada 2 dan 3. Permukaan bumi dipanaskan oleh pancaran matahari. Okey. Nombor 3, turun pada lewat petang dan disertai kilat dan petir. Okey, betul. C. Berlaku di kawasan tinggi. Berlaku di kawasan tinggi itu hujan apa? Hujan bukit, betul. Okey. Ini adalah untuk hujan bukit. Udara lembap dari laut dipaksa naik ke cerun bukit kerana halangan tanah tinggi. Yang tu pula hujan apa? Bukit. Yes, bukit juga. Betul. Okay. So far senang. Okay. Nombor 4. Antara yang berikut, yang manakah ciri utama tiupan angin monsun yang bertanda X dalam peta 1? Apakah ciri utama tiupan angin monsun? Okay. First, kita kena tahu apakah tiupan angin monsun ni? Monsun apa ni? Angin monsun timur laut. Yes, betul. Ini adalah monsun timur laut. Okey. Jadi, apakah ciri utama tiupan angin monsun timur laut? Jadi, pertama, bermula dari pedalaman benua Asia. Betul ke? Ya. Ya. A. Ya. Okay, A betul. Okey, 1 betul. A. Nombor 2, bertiup dari awal bulan November hingga Mac. Yes, betul. Ya. Betul. Okay. Membawa hujan sederhana lebat ke Malaysia. Ah, Nombor 3 tu untuk barat apa daya. ni? Okey, betul, barat daya. Bertiup merentasi lautan Hindi sebelum sampai ke Malaysia. Ah, Okay, dia barat daya juga. ya. Okay, dua-dua ni adalah barat daya. 3 dan 4 adalah barat daya. 1, 2 adalah timur laut. Okay, betul. Nombor 5. Antara yang berikut yang manakah kawasan penanaman padi yang utama di Malaysia? Dataran Kelantan, Lahad Datu. Antara Kedah Perlis. Okay, Kedah Perlis dengan nampak ke Kelantan. kalau zoom. Okay, nampak ke macam ni? Kedah
Afiq kata B B. 1 dengan 4. Dataran Kelantan dan Dataran Kedah Perlis. Okey, betul. Is B. La Datuk Sabah bukan, Seri Aman Sarawak pun bukan. Okey, next. Nombor 6. Apakah tanaman yang sesuai ditanam berdasarkan pernyataan di bawah? Kawasan tanah tinggi suhu 18 degree Celsius hingga B. 21 B. darjah. B. Apa? Tadi ada yang cakap A, ada yang cakap B. Okay, siapa yang cakap A, Strawberry. siapa yang cakap B? Strawberry. Strawberry. Betul ke semua strawberry? Okay, B, 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 B. Ya, betul. Strawberry. Padi sawah memang tak. Sebab padi sawah tidak, memang padi sawah ada juga di bukit tapi bukan di tanah tinggi. Kita ada padi bukit. Okay? Tapi tidak ada di tanah tinggi. Dan padi memang tak boleh tak boleh tumbuh di suhu sederhana. Rambutan pun bukan. Koko pun bukan. Okay. Right. Nombor 7. Pernyataan di bawah menunjukkan aktiviti nelayan semasa musim tengkujuh. Membaiki pukat yang rosak dan membaiki bot. Okay, di manakah nelayan tersebut tinggal? Ini okey. Untuk tahun ni, untuk benda ni di Pulau Pangkor. Pulau Pangkor. Kat manakah Pulau Pangkor tu? Tak tahu. Okey. Okey, untuk ni kamu semua kena tahu sedikit sebanyak tentang geografi. Kena tahu di manakah tempat-tempat ni terletak. Okey. So, okey, kita jangan tengok tempat-tempat ni yang Kelang, Bachok, Pulau Ketam, Pulau Banggi. Kita jangan tengok jawapan lagi, okey? Tapi kita tengok ni. Aktiviti nelayan semasa musim tengkujuh, membaiki pukat yang rosak dan juga membaiki bot. Ini selalu cari di mana? Di bahagian mana di Malaysia? Di pantai timur ke, di Sabah Sarawak ke, di Selat Melaka ke? Pantai Timur. Okey, pantai timur. Sebab apa? Tiupan angin monsun. Yes. Sebab tiupan angin monsun timur laut. Okey. Disebabkan oleh timur laut, laut bergelora dan dikatakan ialah musim tengkujuh. Okey. Jadi nelayan memang tidak boleh pergi ke laut untuk menangkap ikan. Jadi apa mereka buat? Mereka duduk kat rumah dan membaiki pukat yang rosak dan membaiki bot waktu musim tengkujuh ni lah. Okay. Jadi tempat yang kita kena pilih adalah tempat yang berada di pantai timur. Di pantai timur kita ada negeri apa? Ada negeri apa di pantai timur? Siapa yang boleh? Tak tahu ke ada negeri apa di pantai timur?
tidak ada orang cakap Perak, cikgu Pulau Ketam ke? Bukan. Ada orang cakap C, Pulau Ketam juga bukan. Okey, kita tengok map balik. Okey, nampak ke di pantai timur ada negeri apa? Terengganu. Okey. Apa lagi ada? Kelantan, betul, dan Pahang. Okey. Kelantan, Terengganu, Pahang, betul. Okey, ini adalah negeri-negeri yang selalu dikatakan negeri pantai timur. Okey. So, maksudnya di bahagian inilah di Kelantan, Terengganu, Pahang di mana kita kena cari tempat tu. So tadi ada apa? Ada Klang kan? Okey, adakah Klang jawapan yang betul? Tak. Okey. Okey, Klang dekat mana? Klang dekat Selat Melaka, bukan dekat Selangor. Okey. Lepas tu ada Pulau Ketam. Pulau dekat mana? Tadi orang kata Pulau Ketam dekat Penang, bukan, dia dekat Selangor juga. Okey. Pulau Ketam. Okey, nanti ada Pangkor. Pulau Pangkor kat mana? Dekat Perak. Okey, pun bukan. So, apa yang tinggal? Bacok di Kelantan. Okey. Yes. So, jadi jawapannya adalah Bacok. Okay. So, kamu semua suka tak tengok map? Ke bosan tengok map? Bosan. Okay. Okay. Kalau time free tu tak buat apa, buka lah map, tengok tempat tu kat mana semua. Okay. Ya, map. Tengok map. So, lebih banyak kali kamu semua tengok map, lagi senang lah kamu semua tahu kat mana tempat-tempat ni semua. Okay. Okay, nombor 8. Apakah fenomena yang dapat dikaitkan dengan pernyataan di bawah? Peningkatan suhu bumi akibat banyak haba yang terperangkap dalam atmosfer bumi. D. Okay, siapa yang cakap tu D? Kesan rumah hijau. D. Okay, betul. Bukan siafik, bukan hujan asid. Okay. Jawapannya adalah kesan rumah hijau. Sebab apa? Macam mana kesan rumah hijau terjadi? Sebab kita ada atmosfera kan? Kita ada Gas rumah hijau. Jadi apabila pancerahan matahari pada waktu yang biasa, okay, pancerahan matahari dengan haba akan masuk ke bumi. Lepas tu kebanyakannya akan keluar juga, akan terpantul balik keluar. Tetapi sebab gas rumah hijau ni dia merangkap haba tu, haba tak boleh keluar, jadi suhu bumi meningkat. Okay. Faham, Afiq? Okay, kalau hujan asid bukan disebabkan oleh banyak haba terperangkap. Hujan asid disebabkan oleh pembebasan gas seperti
gas toksik, asap kilang semua. Dia ada nama dia lah, macam karbon dioksida, asid sulfurik, okay, betul. Asid nitrik juga, okay. Dia berada dalam asap-asap ni lah, daripada kereta, daripada kilang, pembakaran terbuka semua, dia akan naik ke udara dan ia akan campur dengan awan. Dan apabila penguapan jadi, dia akan turun dengan air hujan. Jadi sebab tu kita panggil hujan asid. Okay. Kalau jerebu, sebab apa jerebu? Disebabkan oleh, siapa yang boleh cakap jerebu disebabkan oleh apa? Letusan gunung berapi. Okay, gunung disebabkan oleh Bakaran bahan api tutupan fosil. gunung. Yes, asap penderaan, pembakaran hutan, tutupan gunung berapi. Okay. Kalau Pulau Harbour disebabkan oleh Bangunan konkrit. yes, bangunan konkrit. Disebabkan oleh banyak bangunan konkrit. Kita ada apa ni? Jalan raya tar berturap, jalan raya Kurang berturap tumbuhan. dan kekurangan pertumbuhan pokok dan sebagainya. Bahan pencemar. Yes, dan juga bahan pencemar, betul. Okay, next kita bagi 9. Apakah punca berlakunya fenomena jerebu? A. Okay. Bila cakap A, apakah pembakaran hutan dan juga pembakaran bahan api fosil oleh kenderaan bermotor? Okay, betul. A adalah jawapannya. Okay. Ke permukaan berturap menyerap dan menyimpan banyak bahang matahari is for Pulau Harbour. Okay, kegiatan pembalakan yang dijalankan secara berleluasa tanpa had. Ya, dan disebutkan juga Pulau Harbour. Dan juga kesan rumah hijau lah. Dan rumah hijau sebab apabila tidak cukup pokok tidak boleh menyerap gas karbon dioksida. Jadi gas-gas karbon dioksida ini terlebih di atmosfera kita, di udara kita. Apabila terlebih, terperangkaplah haba. Okay, jadi 10. Antara yang berikut manakah kesan-kesan El Nino terhadap aktiviti luar dan ekonomi? B. Okay, ada yang cakap A, ada yang cakap D, ada yang cakap B. Mana satu ni? 1 dan 4. B 1 dan 4. Okey, El Nino ni yang mana satu? El Nino ni yang Kemarau. iya betul. El Nino ni adalah tentang kemarau. Okey. So, sektor pelancongan terjejas. Banjir besar berlaku di bandar. Yang itu La Nina. B, Lucas kata B. 1 dan 4. Okay. Alright, banjir besar berlaku di bandar. Betul, ia adalah disebabkan oleh El Nino. Sektor pelancongan juga terjejas, betul. Okey.
ialah A. Pengeluaran hasil pertanian ni usually disebabkan oleh hujan yang lembat, bukanlah kemarau yang sangat teruk. Okay. Pulau Harbour dan kesan rumah hijau hampir sama ke? Ada student tanya saya. Pulau Harbour dan kesan rumah hijau dia bukan yang sama, tetapi dua-dua adalah tentang peningkatan suhu, adalah panas. Okay, dua-dua adalah yang benda yang sama, tapi puncanya adalah berlainan. Okay. Kalau Pulau Harbour adalah memang dulu sebab tidak cukup pokok, tetapi tidak cukup pokok ini lebih kepada Pulau Harbour. Kesan rumah hijau lebih kepada gas rumah hijau yang terlebih di atmosfera. Okay, jadi faham? Okay, sekejap. Oh, sorry. Maaf, saya silap. Yang ni bukan banjir ya. Maaf, yang ini sebenarnya B. Yes, thank you Lucas. Okay, sebenarnya B. Okay, kejadian pasang surut semakin kerap, betul. Tak perasan yang nombor 3 ni. Ia adalah satu pelancongan terjadi dan juga kejadian pasang surut semakin kerap. Okay. Alright, so sekarang kita pergi ke bahagian B. Okay, sekarang kita tengok ada dua jenis angin P, angin Q. Okay, first siapa yang boleh tekan? Okay, kita suruh untuk nyatakan angin P dan juga angin Q dalam darjah 1. So, angin P ni apa? Dulu ni jenis bayu. Okay, dia Bayu Mimpi bayu darat. darat. Bayu laut. Bayu laut, bayu darat. So, cakap yang ni laut, yang ni darat. Ya. Okay, betul. Laut and darat. Okay, macam mana kita nak selalu saya cakap student, tak senang nak tahu mana satu laut dengan darat. Kita tengok, okay, kalau laut, kalau nama dia bayu laut, maksudnya kita tengok dia punya anak panah tu dari laut ke darat. Tengok, kan? Lepas tu dia pusing. Okay. Kalau darat, dia balik dari darat ke laut. Okay, B, bagaimanakah cara pembentukan angin P? Siapa yang boleh? Okay, ada orang nak type ke? Boleh type jawapan ke? Ada orang nak buka mic bagi tahu pun boleh. Kita tengok, Tekanan sini. udara permukaan laut lebih tinggi. Okay. Okay, tu siapa yang bagi tahu tu tadi? Who was that?
Okey, jadi sebenarnya okey. Okey, betul yang tekanan udara di laut lebih tinggi daripada daratan. Alright, betul. Poin tu betul. Tetapi tidak cukup. Okey, kalau tengok sini beberapa Berlaku markah pada waktu siang di pinggir pantai. berlaku pada waktu siang di pinggir pantai. Okey. Ada 2 poin kat situ. Okey, Avinash pun nak tulis juga. Dia nak 2 minit untuk type. Okey, tak apa. Tunggu ya. Laut dipanaskan sehingga haba menaik ke darat. Daratan panas dan udara gerak dari laut ke darat. Okey. Okey, itu semua poin-poin yang betul. Tapi macam mana kita nak structure dia betul, sebab kita tak boleh just tulis saja mana satu. Kita kena ikut dia punya flow. Mana awal, so okey, tak apa, Avinash tulis jawapan tu. Okey, kita bisa dengan cakap kat sini. Okay. First kita nak cakap pasal bayu laut ni. So kita kata angin ni bertiup pada bila? Tiup Pada waktu siang. Yes. Pada waktu siang. First point. Okay. Second point is, kita explain. Berlaku di mana? Kawasan daratan. Di kawasan daratan, tapi di kawasan yang berhampiran pantai. Ya, jadi kata berhampiran dengan laut pun boleh juga. Okey, tak salah pun. Okey, dah 2 markah. Markah ketiga. Baru kita explain macam mana dia jadi. Tekanan udara di laut lebih tinggi daripada Tekanan udara di kawasan daratan adalah lebih rendah berbanding dengan laut. okey, betul. Tekanan udara di laut. Okey, ada tadi which girl yang cakap tadi, tekanan udara di daratan adalah lebih rendah daripada di laut. Betul juga. Nak cakap terbalik juga pun boleh. Tekanan udara di laut lebih tinggi daripada daratan pun betul juga. Tak salah. Yang penting dia bermaksud yang laut, tekanan di laut tu lebih tinggi daripada daratan. Okey. Okey, Avinash kata angin barat laut berlaku bila angin tempatan yang berlaku pada waktu siang di kawasan berhampiran pantai. Selepas itu ia berlaku kerana tekanan udara lebih tinggi daripada darat. Okey, hasilnya udara bergerak dari laut yang bertekanan tinggi ke daratan yang bertekanan rendah. Okey. Okay, dia bukan angin barat laut dia angin bayu laut, Avinash. Okay. Angin bayu laut. Okay, untuk fourth point, cakap udara Bergerak dari lautan ke daratan sebagai bayu laut. yes, betul. Udara gerak dari kawasan yang tekanan tinggi di laut ke kawasan tekanan rendah di daratan. Okay. So macam tu dapat 4 markah. C. Mengapakah angin Q terbentuk pada waktu
malam. So angin Q tadi apa? Bayu darat. Mengapakah bayu darat terbentuk pada waktu malam? 2 markah. Okay. Kita tengok siapa yang nak tulis jawapan dulu. Dekat chat box ke atau nak buka mic. Okay, Avinash kata berlaku kerana tekanan udara di daratan adalah lebih tinggi daripada tekanan udara di permukaan laut. Afiq kata kerana suhu darat lebih rendah berbanding suhu laut. Okey, betul. Ya tak Afiq? Suhu darat bukan lebih rendah. Suhu darat lebih tinggi berbanding suhu laut. Okey Afiq? Okey, jadi untuk jawab ni, first kita cakap keadaan udara di daratan adalah lebih tinggi berbanding tekanan udara di permukaan laut. Okay, first kita kena cakap daratan, tekanan tinggi. Saya tulis pendek-pendek ya, tapi nanti awak kena tulis panjang. Okay? Di mana tekanan udara di daratan adalah lebih tinggi daripada tekanan udara di permukaan laut. Okay? Tapi saya tulis daratan, tekanan tinggi daripada permukaan laut. Okay. Dan second untuk kita kena cakap is udara tu bergerak dari mana ke mana. Udara bergerak dari daratan ke laut. Okay, sebab apa? Sebab daripada udara gerak daripada kawasan yang bertekanan tinggi ke laut yang bertekanan rendah, macam tu. Next, D. Selain daripada angin P dan angin Q, nyatakan 2 jenis angin yang diterima oleh Malaysia. Angin monsun, Afiq kata angin monsun timur laut dan angin monsun barat daya. Okay, betul. Angin monsun timur laut dan juga angin monsun ya, angin Sumatera pun boleh tulis juga. Okay. Macam dia tanya, angin monsun, angin Sumatera boleh tulis tak? Yes, angin Sumatera pun boleh tulis juga. Tidak ada masalah. Okay, tinggal lagi 2 soalan je. Okay, bahagian C. Macam mini essay. Okay. Uraikan kegiatan pertanian yang dilakukan di Malaysia dalam keadaan iklim khatulistiwa. Uraikan kegiatan pertanian yang dilakukan di Malaysia dalam keadaan iklim khatulistiwa. Okey. Boleh siapa yang nak try jawabkan? Nak type ke atau nak buka mic? Bagi tahu pun boleh.
Okey, jadi kata padi, kelapa, getah, kelapa sawit, koko dan lada hitam. Okey, itu adalah antara contoh. Okey, pertanyaan strawberry, ya betul. Okay, tapi ni adalah semua contoh, ya betul, ya adalah antara jawapan yang kita perlu letak dalam jawapan kita ni. Tapi tidak cukup, kita mesti huraikan. Pernah ke buat soalan huraikan sebelum ni? Kalau bagi 3 contoh, 3 huraian boleh. Okay, boleh. Afiq tanya, kalau bagi 3 contoh, 3 huraian boleh. Yes, no problem. So kita boleh cakap macam mana kita bagi tahu. First kita cakap tanaman apa. Lepas tu di mana. Dan kita boleh huraikan kenapa. Kenapa tanaman tersebut di tempat tu. Macam example kita cakap, okay, tadi siapa ada kata, Afiq kata pertanyaan strawberry. Okay, cakap pertanyaan strawberry di mana? Di Cameron Highland. Kenapa? Kita explain kenapa pertanyaan strawberry di Cameron Highland. So sederhana. Ya, haus sederhana, betul. Okay, so example, okay, saya bagi contoh jawapan. Okay. Cakap penanaman padi sawah. Okay. Okay, penanaman padi sawah dijalankan kerana penerimaan hujan yang banyak. So kalau kita tahu lebih banyak info, kita tak boleh dapat lagi banyak markah. So berapa banyak hujan kita dapat? Kita dapat dalam setahun, kita dapat 2,600 mm setahun hujan, yang menyebabkan pertanian tanaman padi subur. Contoh kawasan di mana? Contoh kawasan di dataran Kedah Perlis. Dan juga di dataran Kelantan. Okay. Okay, Afiq tanya suhu sejuk dan hujan lembap menyebabkan pertanian strawberry dijalankan. Suhu sejuk tapi bukan hujan lembap. Okay, bukan disebabkan hujan lembap. Okay, Tazwini tanya sesuai untuk penanaman pelbagai tanaman Kelantan. Okay, betul-betul. Jagdis tanya, kena guna penanda wacana tulis esei? Tidak perlu, tapi kalau nak boleh. Selalunya student pakai penanda wacana untuk macam lagi sedapkanlah ayat tu. Okay? Tapi ada juga student yang tak ada masa nak tulis penanda wacana ni. Jadi mereka tulis ayat je. Ayat tapi macam esei tapi tak ada penanda wacana lah. Okay, Tasmini kata Delta Rajang. Delta Rajang pun boleh juga. Okay, lain kita bercakap tentang apa penanaman kelapa sawit.
penanaman kelapa sawit dapat dijalankan sepanjang tahun kerana kelapa sawit. Kelapa sawit boleh dijalankan sepanjang tahun. Kerana Malaysia menerima juga banyak hujan. Dan apa lagi? Tanah yang subur. Dan kelapa sawit ini dijalankan, pertanian kelapa sawit dijalankan di mana-mana di Malaysia, di Negeri Sembilan, Selangor, Pahang, Perak. Lepas tu kita ada hitam juga. Di Johor, ya betul, ada juga. Ada punya lada hitam. Lada hitam banyak dilakukan di Kuching. Nah, sekarang lada hitam banyak di Sarawak, Kuching dan juga Seri Aman. Tempat ni di Sarawak. Sibu pun ada juga. Lada hitam sebab apa? Perlukan banyak air. Sebab hujan. Dia explain benda sama juga. Lepas tu tadi tentang apa ni, penanaman sayur-sayuran, bunga-bungaan dan buah-buahan yang hawa sederhana. Penanaman sayuran, buah-buahan dan juga teh, juga bunga-bungaan. Yang hawa sederhana. So sebab apa? Sebab kita ada kawasan tanah tinggi di mana suhunya adalah antara 18 degree Celsius hingga 21 degree Celsius. Dan contohnya di mana? Kundasang Sabah, juga Cameron Highlands. Jagdis tanya antaranya ialah penanaman padi sawah yang ditanam di dataran Kedah Perlis, dataran Kelantan dan Delta Kajang. Hal ini kerana penerimaan hujan tinggi sebanyak 2,600 mm setahun. Selain itu, kelapa sawit perlu ditanam di segitiga jengka di Pahang. Hal ini kerana penerimaan hujan tinggi dan subur, dataran subur. Okey, betul juga. Untuk jawapan tu, saya letak kalau boleh. Dia senang sikit kalau semua orang, bila kamu tulis jawapan dalam chat, letak je untuk everyone. Jangan untuk direct message kat ni. So, senanglah untuk semua orang tengok. Okay. Ini Jagdis hantar. Yang ni boleh okey. Tapi saya juga sarankan yang Jagdis tambah juga tentang tanaman hawa sederhana untuk dapat full mark. Okey, so ada apa soalan tentang soalan ini untuk A? Semua dah clear? Dah. Okey. Boleh pergi bawah. Okey. Okey.
Okey. Okay, so next kita ada apa? B. Mengapakah aktiviti penduduk di pantai timur semenanjung Malaysia terhad semasa tiupan angin monsun timur laut? Aktiviti penduduk. Okay, aktiviti penduduk tu sebagai apa? Alah, macam kerja mereka, bisnes, perniagaan. Okay, jadi di pantai timur ada apa? Ada seperti perikanan, pelancongan. Jadi bagaimanakah, kita tanya, tak, bukan bagaimanakah, tapi mengapakah? Why? Mengapakah ia terhad? 4 markah. Okay, Afiq kata monsun tersebut menyebabkan angin bergelora. Okay, bukan angin yang bergelora Afiq, tetapi laut yang bergelora. Ya, betul, laut. Tak apa. Tapi baguslah, saya suka. Walaupun salah tapi awak still tulis juga. Okay, so first point kita cakap apa? Okay, tak apa, saya tak tunggu tengok jawapan apa yang kamu semua dah tulis. Tengok 2-3 jawapan lagi supaya boleh sebelum saya bagi jawapan. Soalan. Adakah siapa yang tengah type jawapan? Okay, jadi Zvaran kata tiupan angin kencang ke? Okay, ya betul. Kita boleh tambah tu juga, tiupan angin kencang. Yes, aktiviti akan terjejas. Okay, kalau tak ada jawapan, saya akan bagi jawapan. Alright. So, first kita boleh cakap adalah keadaan laut. Yang bergelora. Okay. Menyebabkan aktiviti perikanan
dapat dijalankan. First point. Second point adalah musim tengkujuh. Okay, Jagdish tanya adakah soalan ni kebat? Bukan. Ini bukan soalan kebat. Kebat tu lain. Kebat tu soalan jawapan tu macam mana kata kebat jawapan dia tidak boleh jumpa dalam textbook directly. Okay, secara terus tak boleh. Okay, kalau yang ini kita masih boleh cari jawapan dia dalam textbook. Mengapakah ia adalah dia bukan pengetahuan asas sangat. Pengetahuan asas tu lebih kepada ini macam mengapakah angin Q terbentuk pada waktu malam. Bagaimana cara pembentukan menyatakan angin P dan angin Q itu adalah pengetahuan asas. Kebat ni adalah bila awak kena berfikir lebih banyak sedikit. Awak kena fikir tentang topik-topik lain yang awak sudah belajar dalam geografi ataupun subjek lain untuk menjawab soalan tu. Okay. Next point kita akan cakap adalah musim tengkujuh. So, musim tengkujuh musim tengkujuh pembalakan bukan ini bukan tentang pembalakan. Musim tengkujuh dengan ia menjadi satu musim tengkujuh dengan penerimaan hujan yang lebat. Okey. Lagi kita boleh cakap adalah menyebabkan aktiviti seperti pertanian, perikanan dan juga perniagaan terjejas. Lepas tu kita bicara kejadian banjir. Menyebabkan Kehilangan rumah, kehilangan rumah ya betul, tapi mereka kata adalah tentang mengapakah aktiviti penduduk di pantai timur. Jadi aktiviti penduduk, kita boleh cakap yang kejadian banjir ini menyebabkan aktiviti ekonomi. Terjejas. Kehilangan rumah dan sebagainya, kita boleh kata kalau soalannya cakap mengapakah ataupun bagaimanakah apakah kesan kepada penduduk di pantai timur semenanjung Malaysia semasa tiupan angin monsun. Yang tu awak boleh kata kehilangan rumah dan sebagainya. Okay. Tak salah pun nak bagi tahu dalam ni, tapi saya tak rasa bahagian tu boleh dapat markah. Okay, jadi Suaren cakap jadi boleh letak dalam chat untuk semua ya. Oh sorry, silap send. Okay.
So dia kata ni, jadi kata pertanyaan di negeri Pantai Timur semasa ini terjejas kerana tanaman musnah ditenggelami air. Okey, betul. Kegiatan perikanan di negeri-negeri Pantai Timur semasa Malaysia terganggu kerana ombak besar dan laut bergelora menghalang nelayan turun ke laut menangkap ikan, betul juga. Lepas tu aktiviti pelancongan terganggu di kawasan Pantai Timur semasa kerana angin kencang ataupun laut bergelora ataupun ombak tinggi. Berbahaya pelancongan pengangkutan pesisir pantai terkendala. Okey, betul. Betul apa Jagdis tulis juga. Okay, so kita dah habis dah hatian ni. Okay, ada siapa yang ada soalan ke, tanya yang tak faham ke? Tak ada cikgu. Tak ada. Okay. Kita, siapa yang nak tulis jawapan, dah tulis dah habis? Nak copy? Saya nak stop screen. Okay. Alright.